Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Akademi Pendekar Malaysia. Perkenalkan saya, Pendekar Muda Ismail. Nampak ke tidak ni? Nampak kan? Okey. Untuk episod kali ni saya nak berkongsikan berkenaan dengan dari mana datangnya Melayu. Sebab apa kita membicarakan perkara ni berkenaan dengan topik ni? Sebab ada sekolah-sekolah ataupun profesor yang menjalankan kajian berkenaan dengan perkara ni. Antara sekolah-sekolah ataupun profesor yang menjalankan kajian adalah Profesor Haji Muhammad Saleh dan Profesor Wan Hashim. Dan banyaklah sebenarnya profesor-profesor yang menjalankan kajian berkenaan dengan tamadun Melayu. Antara sekolah luar daripada alam Melayu adalah Profesor Oppenheimer, Stephen Oppenheimer daripada Oxford kalau tak silap. Jadi berkenaan dengan perkara ni, dari mana datangnya Melayu ni, dikatakan hasil kajian mendapati bahawa Melayu itu ada 3 kategori. Kita bermula dengan nombor 1, disebut sebagai Melayu Proto ataupun Proto Malay. Proto Malay ni siapa? Boleh tanya pula. Dia nak bercerita, dia boleh tanya kat orang pula. Proto Malay ni disebut sebagai orang asal ataupun orang asli. Paling awal sekali adalah orang Semang. Kajian menggunakan mitokondria DNA ataupun mtDNA mendapati bahawa pada setiap ras bangsa Melayu itu ada peratusan tertentu DNA orang Semang. Orang Semang ni wujud 60,000 tahun. 60,000 tahun, Mat. Dah wujud dah. Jadi kita kaji Melayu ni dah tak pakai bomoh dah. Dah tak payah duk kalut nak teropong-teropong, nak pegang kelapa, mana mai Melayu, mana mai Melayu ni kan, tak payah dah. Kita gunakan kajian sains mitokondria DNA ataupun mtDNA. 60,000 tahun dah wujud dah. Dan kemudian berkembang menjadi suku Jakun, Senoi dan sebagainya. Sebab tu lah kot ada nama tempat macam Kubang Semang dekat Penang. Nanti boleh pergi tengok Google Map macam mana. Nombor 2 disebut sebagai Deutero Malay. Deutero Malay ni terpecah ras bangsanya itu ada Bugis, ada Minang, ada Aceh, ada Banjar, ada Jawa, ada orang-orang daripada pantai timur, utara, ada saudara-saudara kita daripada Kepulauan Borneo, Sabah, Sarawak, dan juga Brunei. Maka berpindah berasimilasi, dikatakan Deutero Malay ni kan, berpindah berasimilasi di dalam rantau alam Melayu. Sebab tu kalau kita tengok daripada Johor sampailah ke Perak, Jawa pindah mai. Di kawasan utara pula Aceh pindah mai. Di kawasan pantai timur Minangkabau datang mai. Tapi tak ada masalah sebab saudara kita juga kan, saudara serumpun kita juga. Kalau kita tengok di Selangor dan di Johor, paling kuat dipengaruhi oleh Bugis. Sampai sultannya pun Bugis. Betul tak? Kan? Kita boleh tengok. Boleh tengok, cari kajian berkenaan dengan Kesultanan Selangor dan juga Johor. Nombor 3 disebut sebagai Melayu hybrid. Aku duk ingat kereta je ada hybrid. Melayu pun ada hybrid juga. Maksud hybrid ni adalah orang daripada luar alam Melayu berpindah ke dalam alam Melayu. Yang ini datanglah puak-puak Arab ke sini, kahwin dengan orang sini. Maka dapatlah orang macam saya. Kan? Orang duk ingat saya Arab pasal saya suka makan nasi mandi. Kan? Kalau daripada India, Salman Khan datang mai. Amitabh Bachchan datang mai. Segala macam mai, dapatlah orang-orang sebahagian daripada Pulau Pinang ni. Sebab itu kalau kita tengok, ada kawan-kawan kita ni yang muka dia ni macam India. Tapi kita kenal ni Melayu ni. Kan? Kalau kita pergi ke tempat kerja, kita tengok kawan tempat kerja ni kan, rupa dia macam Cina. Tapi kita tahu dia Melayu. Kan? Ini kelompok yang ketiga ni dikatakan Melayu hybrid. Saya nak kongsikan satu kisah yang saya baca dekat Facebook. Ada satu brother ni, dia pergi jalan-jalan dekat taman. Petang hari, dia pergi bawa bini dia jalan-jalan dekat taman. Dia terkesima pasal dia nampak ada 2 orang budak India ni, dia duduk bersembang dalam bahasa Melayu. Dia terkujat. Biar betul ni, mata masuk abuk pula. Mata masuk abuk.
biar betul ni kan, dua orang budak India duk cakap bahasa Melayu kan. Dia terkesima kan. Jadi dia pun pergi kepada dua orang budak India ni, dia cakap dengan dua orang ni, "Dek, kat sini tak ada budak Melayu. Cakap je lah bahasa Tamil." Kan? Budak dua orang tu duk tenung dia kan. "Bang, kita orang ni Melayu." Dah poyo brother tu kat situ. Aduh, ay. Tapi betul lah kan, kalau mengikut arwah Usman Awang, ditakrifkan, dia mendefinisikan Melayu itu, dia mengatakan bahawa apabila kaum India masuk Islam, duduk di dalam rantau Melayu, alam Melayu, dia ditakrifkan sebagai Melayu. Tak ada masalah, kita terima dia sebagai Melayu. Dia saudara kita juga. Berkenaan dengan daripada mana datangnya Melayu ini, ada juga cendekiawan-cendekiawan Islam yang menjalankan kajian berkenaan dengan perkara ni. Ada sarjana-sarjana Islam yang menjalankan kajian dan menulis kitab. Siap ditulis kitab tu berkenaan dengan dari mana datangnya Melayu ni. Antara sarjana yang menjalankan kajian adalah Ibnu Yaqub. Mengikut Ibnu Yaqub, Melayu ini ada 12 zaman. Bermula daripada Arab, turun ke kawasan India, kemudian turun ke kawasan Tonle Sap, Sungai Mekong di Vietnam tu. Bermula dengan Siti Qanturah. Ditulis di dalam kitab yang mengatakan bahawa Siti Qanturah ni isteri ketiga kepada Nabi Ibrahim. Berlakunya itu satu zaman, pada satu zaman lah kan, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir. Kalau kita tengok di mana-mana tempat diceritakan berkenaan dengan sirah Nabi Ibrahim ni, apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, tidak dinyatakan Nabi Ibrahim pergi ke mana. Tapi ada setengah sarjana yang mengatakan bahawa berkenaan perkara itu ada tertulis di dalam kitab Injil ataupun kitab Zabur. Wallahu a'lam bisawab lah, saya tak tahu, kena tanya orang yang lebih pakar berkenaan perkara itulah. Jadi mengikut kajian Ibnu Yaqub, daripada Sungai Mekong Vietnam tu, dia berkembang kepada zaman Segenting Kera, kemudian berkembang kepada zaman Funan, seterusnya kepada zaman Langkasuka, Sriwijaya, Kedah Tua, lepas tu Demak, Pasai, Majapahit, Melaka, Johor dan Perak. Ada 12 zaman ya. Pada permulaannya kita ni dikenali sebagai kaum Mala ataupun Malay. Maksudnya adalah bangsa gunung ya. Datangnya kita ni daripada pergunungan Himalaya. Jadi kalau kita tengok kulit orang Melayu ni, nak kata gelap sangat pun tidak, nak kata jernih macam Jepun pun tidak. Dia berkulit sawo matang. Saya pun tak tahu sebenarnya sawo matang tu apa. Tapi macam itulah orang yang selalu cakap Melayu ni berkulit sawo matang kan. Dikatakan datangnya kita ni kesan daripada asimilasi antara bangsa Arab dan kaum berkulit gelap. Tuan-tuan, kita ni kalau pusing ikut mana pun kan, kita ni datang daripada salah satu anak-anak Nabi Nuh ya. Anak Nabi Nuh ada 3, iaitu Sam, Ham, Yafith. Sam ni melahirkan keturunan Arab dan Yahudi. Ham melahirkan keturunan berkulit gelap. Yafith melahirkan keturunan Asia, Cina, Jepun, Korea dan sebagainya lah. Ada yang kata bangsa Melayu ni wujud kesan daripada asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa India. Sebab bangsa Melayu ni dulu dia punya agama dia Hindu. Untuk menjawab statement tu, kena tahu Melayu dulu, Hindu dia, agama pula, Tuhan dia satu je. Tuhan dia tak ada banyak, Tuhan dia satu je. Kita boleh tengok contoh macam Hindu dekat Bali. Hindu dekat Bali tu, Tuhan dia satu je, tak ada Tuhan banyak-banyak. Kalau tempat sembahyangnya pun tak dipanggil kuil, dipanggil pura. Dan apabila Islam datang, kita dah tak bergaduh dah. Sebab tarekat dulu mengajar bahawa Tuhan itu satu. Dan apabila Islam datang membawa syariat bahawa Tuhan itu satu, kita menerima Islam tanpa peperangan. Seperti mana yang saya katakan tadi, Melayu ni pada permulaannya dikenali sebagai kaum Mala ataupun Malay, iaitu bangsa gunung. Datangnya kita ni daripada pergunungan Himalaya. Pergunungan Himalaya tu terletaknya di antara sempadan India dan Nepal kan? Jadi kalau kita tengok orang-orang yang duduk dekat pergunungan Himalaya tu, mana ada yang hitam. Sebab kalau pergi ke sebelah kanan, dah pergi kepada orang-orang Asia.
China, Jepun dan sebagainya. Kalau pergi ke atas sikit, dah pergi ke Pakistan, Afghanistan, Iran dan Yaman. Jadi mengikut kitab Ibnu Yaqub, daripada Arab turun ke kawasan India di pegunungan Himalaya tu, kemudian turun kepada kawasan Toleh Sap, Sungai Mekong di Vietnam ni tadi, dan kemudian berkembanglah ke seluruh alam Melayu. Kalau kita tengok, kawasan gunung ni adalah kawasan yang tidak asing bagi bangsa Melayu, terutama orang-orang silat. Sebab daripada dulu sebenarnya orang-orang silat ni kalau mencari tempat riadah tu, antara top list antara tempat-tempat yang menjadi pilihan adalah kawasan gunung. Kawasan gunung sering menjadi tempat latihan ataupun tempat beriadah. Jadi kerajaan awal yang tertubuh pada masa itu adalah kerajaan Segenting Kera. Seterusnya berkembang kepada zaman Funan. Pada zaman Funan inilah baru dikenali sebagai bangsa Melayu. Sebab kaum Malay ni dah mula hebat dalam bidang melayukan besi ataupun meleburkan besi. Kalau mengikut kajian Profesor Mukhtar Saidin, dia menjalankan kajian bahawa tamadun Sungai Batu wujud seawal tahun 500 Masihi. Dan ianya disahkan oleh Profesor Stephen Oppenheimer daripada Oxford. Dia mengesahkan bahawa tamadun besi dekat Sungai Batu tu dah bermula semenjak tahun 500 Masihi. Kemarin susah nak ingat berkerut-kerut dengan nama Profesor Mukhtar Saidin. Oxford, Stephen Oppenheimer, tamadun Sungai Batu 500 tahun. Berkerut-kerut nak menjelaskan kepada tuan-tuan semua. Harap-harap disebarkanlah video ni, share banyak-banyak bagi generasi muda tahu. Jadi siapa yang tak tahu Sungai Batu tu apa, boleh pergi ke Kedah. Tamadun Sungai Batu dekat Kedah tu bermula 500 tahun macam saya cakap tadi kan. Dan tamadun Sungai Batu boleh dikatakan sebagai dulu boleh dikatakan sebagai ibu pejabat bagi jabatan meleburkan besi di Nusantara ni. Dahsyat tak dahsyat? Sebab kewujudan tamadun besi dekat Sungai Batu tu wujud pada 500 Masihi. Maksudnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dah ada orang Melayu dekat kawasan timur ni, dekat kawasan ni lah, Nusantara ni semua ni kan, dah ada orang Melayu dekat sini. Sebab Nabi Muhammad SAW pada tahun 600 Masihi, 600 lebih. Jadi seterusnya berkembanglah kepada zaman Langkah Sukar. Zaman Langkah Sukar ni Melayu dah mula hebat dalam bidang meneroka laut ataupun teknologi kapal. Pada zaman Langkah Sukar ni, bangsa Melayu ni dah boleh buat kapal yang boleh memuatkan seramai 800 orang penumpang. Bayangkan 800 orang penumpang dah boleh naik dah kapal tu. Punya advance teknologi bangsa Melayu pada masa tu, kan. Berapa ratus Masihi pun wallahu a'lam, tak tahu 700 ke 800, tapi dah boleh buat kapal besar. Ada yang kata 800 tu penumpang saja, tak masuk pekerja. Antara hikayat yang terkenal pada zaman Langkah Sukar ni adalah hikayat Merong Mahawangsa. Kisah ni bolehlah cari kemudian nanti. Okey. Okey, jadi itulah saja perkongsian saya untuk video kali ini. Diharapkan perkongsian tadi dapat menambah pengetahuan, sebab bagi saya adalah satu perkara yang menarik apabila ada sekolah-sekolah ataupun profesor-profesor yang menjalankan kajian ke atas bangsa Melayu. Contoh seperti Profesor Haji Muhammad Saleh, Profesor Wan Hashim dan juga Profesor Stephen Oppenheimer daripada Oxford, yang mengatakan bangsa Melayu itu dah wujud semenjak 60,000 tahun. Dan apa yang menarik pada saya adalah ada sesetengah ataupun ada sarjana-sarjana Islam ataupun cendekiawan Islam juga menjalankan kajian ke atas bangsa Melayu. Contohnya seperti sarjana Ibnu Yaqub. Dan apa yang lebih penting pada saya adalah berkenaan dengan 12 fasa zaman bangsa Melayu. Sebab pada selepas ini saya nak berkongsikan berkenaan dengan zaman Funan dan juga zaman Langkah Sukar, iaitu di mana Melayu dah pandai ataupun dah hebat dalam bidang meneroka laut ataupun bidang meleburkan besi seperti mana yang saya terangkan tadi. Jadi terima kasih kepada anda semua. Teruskan bersama kami Akademi Pendekar Malaysia, dan jangan lupa like, share dan subscribe. Susah no. Like lah, share lah, subscribe lah, bantu kita untuk menyebarkan wacana pemikiran warisan. Susah no nak cakap. Dan lagi satu, pada mereka yang nak beli baju Akademi Pendekar Malaysia, stiker kereta dan motor ataupun patches sayap pendekar, boleh tekan link dekat bawah tu, sebab
pembelian anda ataupun sokongan daripada anda dapat membantu kita dalam usaha menyebarkan wacana pemikiran warisan ataupun dalam usaha memartabatkan warisan. Jadi jumpa anda pada video seterusnya, ya. Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, tuan.